Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Okey, kita berjumpa lagi ya. InsyaAllah. Okey, jadi hari ini agak-agak pertemuan kita untuk apa? Okey, pertemuan kita hari ini adalah untuk pembelajaran hadis. Okey, selepas tiga, masuk ke 3 minggu ya kita belajar, barulah kita dapat belajar hadis. Okey, jadi harap-harap anak-anak dapat, orang kata, dapat terimalah pembelajaran di sekolah agama mula terima secara perlahan-lahan insya-Allah. Okey. Okey. Hadis. Agak-agak apa itu hadis? Kenapa kita kena belajar hadis? Seronok ke belajar hadis? Kalau nak tahu seronok ke tak, belajar rajin-rajin. Belajarlah hadis. Sepanjang saya mempelajari hadis, alhamdulillah, saya rasa hadis inilah kehidupan kita. Ya. Kita nak jadi manusia yang hebat, maka kita kena belajar hadis. Ya. Sebab apa? Hadis ni adalah benda yang kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi, sehebat-hebat manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita akan anggap Superman tu hebat. Tapi bayangkan kalau kita jadi Superman. Hebat tak kita? Oh, susah hidup kita. Tak senang. Tapi kalau kita mencontohi Rasulullah SAW, senang hati kita. Senang di dunia, senang di akhirat, insya-Allah. Okey. Jadi sama. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita selawat sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita baca hadis. Okey. Hadis. Ha dal ya sa. Hadis. Okay, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan kepada ilmu hadis. InsyaAllah, saya tak akan ajar yang berat-berat. Saya akan ajar yang ringan-ringan saja untuk anak-anak. Okay? Jangan risau. Kita belajar sikit je, tak payah banyak-banyak pun. Okay? Sebab asas saja, asas. Okay. Okay, pengenalan yang pertama. Okay, tengok gambar ni. Ni, ha, dal, ya, sa. Hadis. Okay, inilah buku hadis bagi anak-anak ya. InsyaAllah semua dah dapat ya buku ni ya. Ada yang pakai buku abang, ada yang beli baru. Tak kisahlah. Yang penting buku ni lah yang akan kita gunakan masa belajar di sekolah nanti insya-Allah. Ingat buku warna biru, kemudian ada hadal yasa hadis. Okey. Okey, jom kita pergi lebih lanjut. Okey, keluar soalan pula. Soalan ni dalam tulisan Jawi. Okay, saya bacakan untuk anak-anak. Apa itu hadis ataupun maksud hadis? Apa maksud hadis? Agak-agak apa apa yang kita belajar sebenarnya. Okey, jom kita tengok apa dia. Hadis itu adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan ni? Apa yang disandarkan Nabi Muhammad? Benda yang disandarkan kat Nabi Muhammad ke? Bukan. Maksud perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ni adalah apa-apa perkara yang kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW. Benda tu akan jadi hadis. Sama ada perbuatan Nabi ke, cara makan Nabi ke, apa yang Nabi cakap ke, itu semua adalah hadis. Faham Dia kata perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara yang kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, jom kita tengok lagi. Apa pula perkara yang kita sandarkan kat Nabi ni ya? Okey. Video tak nak mengecil pula. Okey. Alhamdulillah. Settle. Okey, kita tengok. Apa yang disandarkan kat Nabi tu? Okey. Timbul dah. Okey, ada 3 perkara utama yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, ucapan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, apa yang Nabi cakap. Itu dikira hadis. Sebagai contohnya, Nabi kata, fal yakul khair. Maksudnya, bercakap benda yang elok. Nabi pesan kat kita supaya cakap benda yang elok. Maka, kita ambil. Jadi, Nabi kata, fal yakul khair, itu adalah hadis. Okey, maka kita ambil hadis tu, kita gunakan apa yang Nabi pesan tu.
Cakap benda yang baik. Jangan cakap benda yang tak baik. Jangan cakap benda yang sia-sia. Okey. Okey, yang contoh lain, perbuatan. Perbuatan ni contohnya bagaimana Nabi makan. Kita juga makan. Nabi Muhammad SAW manusia macam kita. Dia makan, dia mandi, dia tidur. Jadi perbuatan-perbuatan tu kita contohi Rasulullah. Bagaimana kita nak tahu Rasulullah tidur? Bagaimana kita nak tahu Rasulullah makan? Benda tu dalam hadis. Okey. Jadi apa perbuatan Nabi yang ditulis oleh para sahabat, benda itu dikira sebagai hadis yang disampaikan oleh Nabi. Okey, yang disampaikan para sahabat itu adalah hadis. Sebagai contohnya, ada hadis satu hadis tu, sahabat menyebut iza qama minal lail yasusufahu bisiwa, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun pada waktu malam, baginda akan bersiwak ataupun bersugi. Maksudnya itu perbuatan Nabi. Nabi tak cakap benda bersugi ke apa ke dalam hadis tersebut. Tapi sahabat bagi tahu Nabi ni bila bangun malam dia bersugi. Maksudnya itu perbuatan Nabi. Jadi itu hadis. Okay. Yang ketiga adalah takrir. Takrir ni bahasa ringkasnya pengakuan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang dalam hadis ni Nabi cakap na'am. Kadang-kadang ada juga yang Nabi angguk je. Kadang ada yang Nabi diam aje. Kan? Benda tu dikira sebagai takril Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat tiga perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dianggap hadis. Yang pertama, ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, takrir Nabi Muhammad SAW. Dah faham maksud hadis? Boleh? Ni tiga perkara ni yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, kita tengok lagi. Ada pula kandungannya. Okey. Kita tengok dalam hadis ni ada apa? Kita ni duk cerita-cerita hadis-hadis pun kita tengok lagi. Nanti saya akan bagi contoh. Sabar ya. Sabar anak-anak. Okey. Okey, kita tengok. Yang pertama. Dalam hadis ada sanad. Sin di atas sa, nun dal sukun di atas nad, sanad. Kemudian ada matan, mim di atas ma, ta, nun sukun di atas tan, matan. Dan yang ketiga perawi. Yang ni bukannya kalimah Arab ya, kalimah Melayu. Perawi. Kita tengok sanad dulu. Sanad tu apa dia? Sanad itu perkara yang mengandungi nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya, dalam hadis mesti ada nama sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in dan tabi'un tabi'in. Kemudian matan tadi adalah perkara yang dikhabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa yang Nabi cakap, itu matan. Nabi cakap, contohnya Nabi kata falyakul khair, itulah matannya. Okey. Ataupun tadi kita sebut Nabi bersiwak, itulah matanya. Kemudian yang terakhir ni perawi. Perawi ni rujukan. Hadis pun perlu rujukan. Sebab hadis ni pada zaman asalnya, pada ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Nabi tak bagi tulis. Jadi sahabatnya tulis senyap je. Okay, untuk pedoman sendiri. Okey. Terus lagi. Nak tengok lebih jelas. Okey. Cuba baca ikut saya. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan rawahul bukhari wa muslim. Kita tengok tulisan ni ada merah, ada biru, ada hijau. Okay, gambar ni tak berjelas, nanti saya akan tunjukkan yang lebih jelas. Okay, kita dah mulakan yang merah. Abdurrahman, Abdillah, ini semua nama orang. Umar, Al-Khattab, ini semua nama orang. Jadi yang ni adalah sahabat. Umar ibn Al-Khattab ni adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dari disebutkan tadi nama sahabat, maka ianya adalah sanad. Nak kenal sanad ni ada dua keyword yang paling utama saya boleh tunjukkan. Yang pertama biasanya dekat sanad ada an.
Ain nun sukun di atas an. Maka bila ada an biasanya benda ni adalah sanad. Dan kemudian dalam sanad dia punya keyword yang kedua, dia ada qala. Qaf alif sukun di atas qa, lam di atas la, qala. Qaf alif dua kata ni an, qala. Yang ni biasanya ada dalam sanad. Biasa boleh kata semua sanad ada benda ni, ada perkataan ni, an dengan qala. Okey, kemudian biasanya lepas qala ataupun yaqulu barulah mula dia punya matan hadis, isi dia. Macam ni bunyal Islam ni, barulah dia punya isi dia. Yang ni warna biru ni adalah isi hadis. Dan yang bawah ni dia ada duduk kat ujung, belah ujung kiri hadis ni biasanya. Dia tulis rawah, dia punya keyword dia rawah. Sama ada rawahul Bukhari ataupun rawahul Muslim, rawahu Muslim ataupun rawahu Ibnu Majah, rawahu Nasa'i, rawahu Tirmizi, macam-macam kalau ada 6 kitab yang paling masyhur yang biasa gunakan rawah ni. Okey, maka kalau adik-adik jumpa rawahul Bukhari, rawahu Muslim, maka itu adalah perawi rujukan. Nak cari hadis ni, cari dalam kitab Bukhari ataupun kitab Muslim. Dua kitab ni adalah kitab sahih. Kitab sahih. Okey. Kita tengok lagi. Okey, ni tadi tak nampak ni saya jelaskan. Baca sekali. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini yang merah ni adalah sanad. Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang ini adalah matannya. Dan rawahul Bukhari wa Muslim. Yang ini adalah perawi. Okey, boleh bezakan adik-adik anak-anaknya insya-Allah. Senang je kan? Ingat, bila sanad ada an, ada qala, dan biasanya juga ada yaqulu. Kadang-kadang yaqulu tak ada, dia ada qala sahaja. Okey, biasa dalam buku teks akan ada warna-warna merah, biru, hijau ni ada bezakan sanad, matan dan perawi. Sanad, matan dan perawi. Okey, masa tak banyak kita terus lagi. Dah latihan. Apa pula latihan Ustaz nak bagi hari ni agak-agak ya. Okay, cuba kita tengok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan je Ustaz bagi ya. Apakah maksud hadis? Apa itu maksud hadis? Apakah maksud hadis? Ada tak saya cakap tadi? Rasanya macam ada. Tak tahu tak jawapan dia? Jom kita tengok jawapan dia. Jawapannya ialah, kita tengok video ni. Yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Itulah hadis. Okey, apa yang saya tulis tadi? Yang ini lebih jelas. Perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis. Okey, nanti apa yang saya rakam tadi, video saya tunjukkan tadi, adik-adik pun buat dalam buku tulis. Buku tulis dah dapat kan? Buku tulis dalam buku tulis. Kalau yang belum dapat, gunalah kertas ke apa ke kan. Tulis seperti ni. Ikut video tadi Kalau kata nak video tu, minta umi ke ayah ke ibu ke papa ke, PM saya, minta video tulis perkataan perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ni, nanti saya akan send insya-Allah. Okey, jadi masa dah habis. Aku qauli hadza wa nastaghfirullah azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.